Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya isu yang paling hangat malam ini masih berkaitan dengan Tun Mahathir dan sahabatnya Daim Zainuddin. Hari ini seorang individu yang paling berani mengatakan bahwa Mahathir patut disiasat oleh SPRM ataupun beliau meminta supaya SPRM menyiasat Tun Mahathir berkaitan dengan isu-isu tertentu. Puan Zarkasi mengatakan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM harus menyiasat bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad susulan siasatan ke atas tokoh konglomerat Tun Daim Zainuddin. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Puan Zarkasi berkata, bekas Perdana Menteri itu turut perlu disiasat susulan pengesahan SPRM bahawa Daim disiasat penguatkuasa tersebut di bawah akta yang amat mengejutkan kita semua, iaitu berkaitan dengan rasuah dan pengubahan wang haram. Kata Puan, SPRM sahkan Tun Daim disiasat kerana isu rasuah dan pengubahan wang haram. Ini berikutan menara ilham milik Daim disita. Bagaimana dengan Tun Mahathir? Macam tidak munasabah dalam tempoh 22 tahun tambah 22 bulan tidak ada apa-apa yang berlaku, kata Puan Zarkasi. Nepotisme ke, kronisme ke atau salah guna kuasa dalam yang panjang itu, anak-anak Tun Mahathir pun berniaga. Tun Daim kawan rapat. Siasatlah dulu, ada bukti dakwa, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Terdahulu, utusan Malaysia mendedahkan siasatan SPRM terhadap Daim Zainuddin menjurus kepada bagaimana pembelian aset dan perniagaan dimilikinya. Selain bangunan Menara Ilham yang disita, SPRM juga mengesan beberapa hartanah dikaitkan dengannya, antaranya perhotelan dan perbankan. SPRM memaklumkan bahawa mereka akan memanggil Daim Zainuddin pada masa sesuai bagi merungkai pembelian aset dan pemilikan perniagaan di dalam dan di luar negara. Bagaimanapun, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Daim tidak akan dipanggil dalam masa terdekat. Saudara-saudara sekalian, apabila ini semua didedahkan, apa yang kita terkejut ialah apabila Puan Zarkasi dengan berani menggesa supaya SPRM segera menyiasat Tun Mahathir. Apa pula pendapat anda? Andakah anda juga sependapat dengan Puan Zarkasi, yaitu memahu supaya Tun Mahathir turut disiasat kerana ini berkaitan dengan Tun Daim Zainuddin yang merupakan rakan berat dia. Menurut Puan Zarkasi, alasan beliau menggesa supaya bekas Perdana Menteri itu disiasat adalah kerana SPRM mengesahkan Daim Zainuddin disiasat penguatkuasa itu. Apabila Puan kata bagaimana dengan Tun Mahathir? Macam tidak munasabah dalam tempoh 22 tahun tambah 22 bulan tidak ada apa-apa yang berlaku, kata Puan Zarkasi. Pada pendapat saya, walaupun orang itu sudah lama jadi Perdana Menteri, tapi kalau dia tidak melakukan sebarang kesalahan, anak buat apa lagi kan? Macam manapun disiasat, kalau dia telus, suci dan tak melakukan kesalahan, pasti dia adalah orang yang benar dan betul. Jadi, apa pendapat kamu tentang cadangan gesaan daripada Puan Zarkasi ini? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang Daim Zainuddin makin hari makin panas. Yang terkini ialah aset lain Tun Daim disiasat. Dipetik dari utusan Malaysia. Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap tokoh konglomerat iaitu Tun Daim Zainuddin menjurus kepada bagaimana pembelian aset dan perniagaan miliknya diperoleh. Satu sumber mendedahkan kepada Mingguan Malaysia, siasatan SPRM akan menumpukan bagaimana pemilikan aset-aset yang dikaitkan bekas pemimpin kanan itu dapat dibuat dan sumber daripada mana. Kata sumber itu, selain bangunan Menara Ilham,
Hartanah seperti hotel dan institusi perbankan dipercayai di luar negara yang mempunyai kaitan dengan Daim juga bakal disiasat. Setakat ini, hartanah, bank atau perniagaan ada dan yang telah dikenal pasti oleh SPRM dan ada sedang disahkan terutama berada di luar negara, katanya di sini. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan siasatan yang dilakukan terhadap Daim Zainuddin. Azam bagaimanapun enggan mengulas lanjut kes siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan itu. Beliau turut memberi jaminan tindakan sitaan bangunan Menara Ilham oleh yang dikeluarkan menerusi notis di akhbar ini Jumaat lalu tidak akan menjejaskan operasi dan urusan di bangunan tersebut. Apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tak alih, kami dibenarkan dibuang akta SPRM menghantar permohonan sitaan kepada Timbalan Pendakwa Raya, kata beliau. Itulah apa yang berlaku. Kami menggunakan kuasa diperuntukkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenan, katanya. Azam berkata proses sama telah dilakukan SPRM sejak sekian lama ketika proses siasatan dilaksanakan, sambil menekankan sitaan Menara Ilham itu bukan satu-satunya kes. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan tindakan SPRM menyita bangunan Menara Ilham milik bekas Menteri Keuangan itu. Perdana Menteri berkata siasatan itu dibuat tanpa mengira kedudukan, tanpa pilih kasih atau menyebelahi mana-mana pihak maupun berniat jahat. Utusan Malaysia dalam laporan semalam mendedahkan sitaan bangunan Menara Ilham oleh SPRM adalah untuk menyekat apa-apa tindakan menjual, memindah hak milik atau melupuskan bangunan tersebut secara keseluruhan atau mana-mana bahagian bangunan tersebut. Sitaan dilakukan selepas satu siasatan telah dibuka berkaitan dengan pengambil alihan saham membabitkan dua syarikat tersenarai berjumlah RM2.34 bilion. Nilai berkenan membabitkan pengambil alihan saham Renong Berhad sebanyak 32.6% equity oleh UEM Group. Dedah utusan Malaysia lagi, siasatan SPRM telah pun dijalankan bermula pada awal tahun sehingga kini. Siasatan dilakukan selepas siasatan SPRM mendapati pemilik kepada Menara Ilham adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh isteri dan anak kepada seorang bekas Menteri Keuangan. Projek pembinaan Menara Ilham itu adalah lebih kurang 580 juta ringgit. Apa-apa aktiviti operasi haram dalam bangunan tersebut berjalan seperti biasa dan tidak dihalang oleh SPRM. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.